Welcome to My Name is Zan Official. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari tu, hari Senin 20 bulan 4, kita turun ke office sebab ada mesyuarat penting di office. So, check it out. Come on. Sambil-sambil kita on the way ke office, dari tu kami asyik emak berjalan lah, just terus ke office. Kita sembang-sembang lah, sebab ada bos tadi message Mada lepas Masjid Abidin dekat Astana ada roadblock, kuat straight lah ni Mada. So kita ada surat, okay? Kita ada surat tentang perjalanan kita mesti turun kerja juga dalam tempoh bagi kita tu essential. Apa nama bahagian essential, apa essential essential susah nak nyebut loghat bahasa Arab ya. Okay, kita turun melalui jalan yang sama juga. Okay, tempoh tu tempoh pemulihan, tempoh pemulihan lah rasanya, ataupun pencegahan no. Dah masuk fasa ketiga, kita harap lah COVID-19 tu akan berakhir dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Tiada yang mengaku nyawa. Kita kasihan ada di kalangan keluarga yang berharap orang yang hidup lama di sisi hidayah, tapi di pengakhirannya terkorban kerana COVID-19. Siapa menyangka okay? Siapa menyangka bahawa usianya panjang sampai ke hari tu siada. So kami pun si tahu sampai bila umur. Tak orang pun semua si tahu sampai bila umur. Bayanglah, dirahsiakan 3 perkara kami nak kongsi. 3 perkara yang pertama ialah jodoh pertemuan. Kenapa? Kita si tahu siapa jodoh kita in future, dan kita si tahu sampai bila jodoh kita dengan si dia. Bagi yang dah berumah tangga, kita si tahu sampai bila kebahagiaan ni. Wa na'udzubillah, kita minta kebahagiaannya berkekalan hingga ke akhir hayat. Masya Allah, panjangnya barisan pergi ke sampai ke RSB, sampai ke Pizza Hut. Dahsyat. Terpotong cakapku. Panjang barisan tidak di BSN matang. Mungkin tidak nak ngecek duit tu. Lepas tu kita sambung sembang bahagian lab. Nah, rahsia pertama yang Allah madah rahsiakan apa nama jodoh. Kita si tahu siapa jodoh kita. Mau kita tahu si akan berlaku zina, si akan berlaku kemungkaran, anak lo nikah, buang anak dan sebagainya nak. Si akan berlaku sebab kita tahu ia jodoh kita. Kenapa kita nak bercinta orang lain? Pakai apa kita jaga jodoh orang lain je nak? Kenapa kita nak jaga anak orang lain, sedangkan kita sepatutnya memang Abu dengan Aminah memang jodoh. Jadi yang pertama. Yang keduanya, Allah rahsiakan juga tentang rezeki. Rezeki Allah rahsiakan. Contoh, anda katalah ditakdirkan kita tu tahu pada umur kita 15 tahun ataupun 20 tahun ke atas kelak kita akan jadi jutawan tanpa bekerja. Tiba-tiba Allah masuk akaun, ada orang masuk akaun dalam duit dalam akaun kita berjuta-juta. Kita si tahu. Jadi mungkin kita tahu kita akan perlu berusaha. Kita relax aja di rumah. Tunggu je umur 1 tahun, pam, duit berjuta-juta masuk dalam akaun dia. Agak mustahil dan sangat-sangat mustahil Allah nak nyuruh benda yang berlaku, melainkan dengan izin Allah pun lah. Sebenarnya apa tujuannya adalah untuk nyuruh kita manusia, siapa-siapa pun berusaha supaya kita cari rezeki yang halal. Kita boleh tahu yang ni yang hak, yang ni yang batil. Supaya Allah rahsiakan. Mungkin kita tahu umur kita dah kaya, memang kita akan jadi sombong. Memang kita akan jadi sombong dan seakan ada kedai orang nak berjual, seakan ada senang je duduk rumah ya. Macam tempoh PKP duduk rumah, tiba-tiba habis PKP pap jadi jutawan. Yang kedua. Yang ketiganya adalah Allah rahsiakan kematian. Ajal maut kita Allah rahsiakan. Kenapa? Mungkin kita tahu esok kita meninggal, hari tu kita sudah mula maksiat lagi, kita akan ada mula dosa lagi. So sepanjang hayat kita mula benda-benda baik. Apa? Ialah Allah rahsiakan. Kita dirahsiakan mati. Memanglah
siakan kita nangga dunia tu penuh dengan darah, siakan kita nangga dunia tu penuh dengan pancaroba, fata morgana, lagu Hijaz. Okey, nak antara benda-benda yang Allah rasakan. Pernah tengok 3 perkara ya, isi penting untuk hari itu kami nak kongsikan kepada kita orang. Kelak in future ataupun balik kelak kami akan kongsi perjalanan berkaitan tentang bantuan sara hidup ataupun bantuan prihatin rakyat, ataupun bantuan sara aku sayang. Kelak kami akan kongsi macam ni keadaan kondisi sidai. Jadi jangan lupa tekan butang like, subscribe dan bunyikan loceng supaya tidak ketinggalan video kami. Ditahan nyawa. Tu dah lepas sana. Kan tadi bila bos mandah ada Roblox, so kita buat record sikit tenaga supaya rakyat-rakyat di negeri Sarawak tu tahulah si tempat Roblox yang dan boleh mengurangkan kita orang nak keluar. Bukan nak mandah Roblox tu tak orang boleh lari sedapat. Masa tu bukan masa untuk kita lari daripada Roblox. Masa tu kita benar, kita pergi kulil haq walau kana murah, berkata benar walaupun pahit. Jadi itulah antara perjuangan ataupun pengorbanan mereka yang turun bekerja di pagi hari, sedangkan ada yang lain sedang tidur nyenyak di rumah makan cucur dengan karipap, roti canai, cicak karipap sedap. Okey, kita dah melimpas itu. Mungkin kita kata akan ditahan oleh abang-abang polis. Okey, kita berada di tahap di pihak yang benar. Jangan lupa tak orang yang semakin safety belt ya. Siapa dah? Jangan lupa pakai safety belt. Kenapa kadang orang takut pakai safety belt? Kenapa takut? Takut polis saja, bukan takut diri pun keselamatan. Laju bang, cayuk bang dah. Okey. Kita di traffic light. Start nak tunggu. Ku coba ungkap tabir ini, kisah antara kau dan aku, terpisah dan ruang dan waktu, wujudanmu mengingatkanku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Asmara memisahkan kita, mengingatkanku pada dirimu. Gelora mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Takkan ku sia-siakan kamu lagi, takkan ku sia-siakan kamu lagi. Mungkin abang polis udah balik, mungkin abang polis sudah balik. Jam pukul 9.30, mungkin abang polis sudah balik. Okay guys. Bila nangga dapur-dapur tepi jalan tu merasa aku sayang 1000 kali sayang. Kita pun dapur mana? Bunyi dah. Overcharge. Janganlah bang, bila kita beri signal bang, make sure kita beri 100 km sebelum bang bukan salah pakcik juga, bukan salah signal yang salah sebenarnya. Saya tahu salah, semuanya betul. Inilah pengguna jalan raya. Bilanya 23 nak masuk ke simpang, 23, 45, 678 nak masuk ke simpang. Seinci kita ya nak belok ke simpang, barunya beri signal. Dialah sangat berbahaya. Bukan berbahayanya ni punya seorang aja, dia membahaya orang belakang. Semua orang belakang jenis laju pun, orang kaki laju ya. Dia nak berebut kasih tahulah. Salahnya juga apa jangan laju kita. Salah pakcik kita juga. Apa yang beri signal seinci kita nak masuk simpang. Tahulah. Banyak macam tu kita tu. Kami terlupa mask, tapi ada pilihan mask dalam bag, so pakai mask lah. Okay, kelak jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan bunyikan loceng agar anda tidak ketinggalan video-video saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah balik daripada office. Nah, balik ke rumah. So far seperti yang mana tadi ada beberapa perkara yang kita nak bincang sambil-sambil dalam perjalanan. Itu lebihkan kepada perkara bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan seperti kami pernah sebut sebelum tu. Tapi yang menjadi kegusaran kita, bukan kita nak mana, bukan kita si layak untuk mana, kita si layak untuk cuma kami pesan kepada kita orang hati-hati, ambil duit,
jaga jarak kita orang, jangan terlalu rapat. Kita si tahu virus bernama coronavirus tu nya si menyerang secara pribadi, yang boleh menyerang secara menyeluruh. Sebab apa juga bila kita queue terlalu rapat, kita menggalakkan lagi proses perantaian kepada COVID-19. Boleh kadang-kadang kami pun terjadi kasihan dengan orang queue panjang-panjang nak. Masih queue ya, belum tahu masuk, kasih masuk duit dalam dia, kita belum masuk. Kita belum tahu lagi. Kasihan dengan orang tua, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang keluar nak ambil duit. Kita tahu masa tu makanan memang sangat diperlukan, tambah lagi kita faham bazar si ada dan apa-apa perkara sumber kita nak cari makanan untuk bazar Ramadan kelak memang akan jadi terbatas lah. Jadi dengan bantuan yang diberi oleh kerajaan negeri Sarawak ataupun kerajaan persekutuan sebelum tu menjadi satu peringan beban lah. Cuma masa ngambil lah kami pesan balik, masa ngambil ya jangan kita terlalu rapat. Kalau boleh jaga jarak, ngambil ya ada sanitizer, make sure mak sanitizer mulut dah, tutup dengan mask. Yang ada mask dengan Sarawak pun ada beri peruntukkan mask dengan rakyatnya. Dan kita harap benda yang berterusan lah mendapat bantuan bukan secara personal, by the way ini diberi secara menyeluruh overall kepada semua rakyat-rakyat di negeri Sarawak. Dan ada juga komen orang berkaitan tentang bantuan Sarawak Aku Sayang. Ya, kita faham ada di kalangan rakyat kita di negeri Sarawak tu si menerima bantuannya, dia lah agak terkilan sedih sikit lah. Tetapi kita rasa syukur juga kita diberi bantuan macam beras, ada kawasan pendalaman diberi beras, diberi makanan asasi kita rasa syukur lah. Cuma proses duit bantuan Sarawak Aku Sayangnya ni adalah lambat sikit. Harap kita sabarlah, sama-sama sabar menunggu duitnya masuk. Yalah, mungkin ada kekeliruan sedikit dari segi tarikh yang di-announce oleh SS, ada announcement oleh kita ada kekeliruan sedikit, tapi di situlah nak uji kesabaran kita. Saya yakin orang Sarawak masih mampu bersabar keadaan macam tu, walaupun dalam hakikatnya susah. Hanya bibir menyebut perkataan sabar dan hati kita meronta-ronta nak beli beras, nak beli gula, nak beli kopi, nak beli busuk, nak beli belacan, nak beli dan sebagainya. Yang kita nak beli ialah menjadi satu perkara asas kita berfikiran secara irasional, tidak berfikiran secara rasional. Baik. Antara lain perkara yang kita nak kelakar adalah tentang persiapan bulan Ramadan. Minggu depan kita dah masuk 1 Ramadan. Tarikhnya 24 hari bulan April bersamaan dengan hari Jumaat. So hari yang penuh keberkatan. Ada tutorial yang kami dah bola cara kita nak sembahyang sunat tarawih dan witir secara berjemaah di rumah ataupun secara bersendirian. So kita orang boleh follow tutorial dah. Boleh belajar di sini. Jadi kita orang ada keyakinan, keikhlasan dan kemampuan untuk solat berjemaah. So far so good, kita orang polah lah. Harap benda yang sangat membantu kita orang untuk berjemaah. Memang kita rindu as-salatu sunnat tarawih jami'ah. Rahimakumullah kita berjemaah. Jadi terimalah hakikatnya bahawa tahun tu kita agak sugul. Sugul lagi perkataannya, kita agak berhati-hatilah walaupun dalam tempoh PKP. Proses fasa ketiga tu mengajak kita lebih berlapang dada lah, supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 secara penuh, secara habis-habisan. Dan kita simak macam negara-negara luar yang hanya di bibir tidak mana tutup last sekali ada gig yang COVID-19 dah clear, last sekali ada gig yang masih positif tersangkut kluster yang menjadikan semula rantaian COVID-19 di negara tersebut. Mungkin kita orang baca di media sosial ataupun berita news dan sebagainya, kita orang boleh nanggap negara ni yang kami maksudkan. Okey, so kita orang yang berada di rumah terus stay at home. Yang mesti ada bantuan, dapat bantuan, sabar dulu, kelak akan ada. Kita orang boleh search di bahagian Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita orang boleh call, kita orang boleh email, kita orang boleh SMS, kita orang boleh WhatsApp nombor yang diberi. Mana kita orang memerlukan bantuan berbentuk makanan, so kita orang boleh terus direct dengan Cik Daya lah. Okey, kami rasa sembang-sembang kita insya-Allah mungkin kita ada keluar lagi, kita akan sembang lagi panjang. In case kita orang ada apa isu yang dikupaskan, kita orang boleh inbox ataupun komen jadi bawah video tu. Kita orang komen, so kita akan bincang sama-sama. Kami belum bersedia lagi nak mula live sebab inilah keadaan si memaksa, keadaan tidak mengizinkan untuk mula live dulu. Mungkin takut pula kita kumpul dulu, kita share dulu video supaya audience ataupun subscriber bertambah. Kelak kita akan mula live. Ya, jangan lupa tekan butang like, tekan butang subscribe dan bunyi lonceng agar kita orang terlepas dengan video-video yang kami akan mula. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.